Selamat sejahtera kepada pelajar-pelajar sekalian. Hari ini cikgu akan mengajar tentang apakah itu Komsas. Mungkin pelajar-pelajar yang baru naik ke tingkatan 1 ini mungkin akan keliru apa itu Komsas. Sebenarnya Komsas adalah komponen sastra, yaitu singkatan daripada komponen sastra. Apa itu komponen? Okey, kita sedia maklum tahu bahawa sebuah telefon bimbit itu dibina daripada pelbagai chip, microchip, dibina daripada penutup plastik dan sebagainya. Itu adalah komponen yang membina sebuah telefon bimbit. Jadi Komsas adalah elemen-elemen yang membina sebuah karya sastra. Okey. Mari kita lihatnya apa yang kita belajar selama 3 tahun ini sebelum kita menduduki titik 3. Mari kita lihat, Komsas terbahagi kepada 2, yaitu karya berangkap dan juga jenis karya berperenggan. Di bawah karya perangkap ini dibagi kepada 2 pula, tradisional dan juga moden. Okey, tradisional ialah contohnya pantun, syair. Manakala moden pula ialah sajak. Okey. Seterusnya kita lihat karya berperenggan. Terbahagi kepada 2, tradisional iaitu prosa, tradisional yang menggunakan bahasa klasik, moden terdiri daripada drama, cerpen dan juga novel. Ini adalah satu gambaran yang luas, gambaran yang umum untuk pelajar-pelajar sekalian yang baru mengenali Komsas. Kamu perlu tahu apa yang sedang kamu belajar untuk Komsas. Setiap tahun pelajar akan diberikan 2 buku, yaitu antologi dan juga novel. Jadi di dalam itu banyak karya seni sastra. Banyak karya sastra, banyak karya seni. Jadi di situ kita boleh lihat apakah yang kita perlu kaji dalam antologi dan novel tersebut. Jadi ini adalah satu gambaran yang besar, yang luas umum untuk kamu memahami apakah yang terkandung dalam Komsas. Kenapa kita perlu belajar Komsas? Karena belajar Komsas ini dengan mempelajari novel, cerpen, puisi ini, kita dapat mempelajari banyak nilai kemanusiaan. Dan satu lagi kita dapat menzahirkan perasaan kita melalui karya sastra. Okey, cikgu harap dengan penjelasan begini kamu sudah faham apakah yang kamu sedang belajar untuk Komsas. Okey? Seterusnya mari kita lihat. Untuk karya berangkap, yaitu puisi termasuk pantun, syair, sajak ini, kita perlu mengkaji maksud pantun tersebut untuk setiap rangkap. Setiap rangkap dalam pantun atau syair itu mempunyai maksud, membawa maksud tertentu. Jadi kita mesti mempelajarinya, memahaminya. 2, tema, yaitu idea utama sesebuah karya, yaitu yang paling penting. Contohnya, pantun nasihatnya. Apakah idea utamanya? Yaitu memberikan nasihat kepada pembaca untuk menjadi seorang yang lebih baik. Betul tak? Jadi itu ialah tema. Okey, seterusnya kita lihat kenapa seseorang itu menulis karya tersebut. Itu ialah idea utama. Apakah yang ingin disampaikan oleh pengarang, penyajak itu. Contohnya idea kerjasama, idea kasih sayang, idea cinta akan negara. Okey? Contohnya dalam tingkatan 2 ini, pantun alam remaja. Jadi apakah idea utama di situ? Yaitu kegembiraan anak-anak semasa melihat ibu bapa pulang. Itu ialah idea utama. Seterusnya kita lihat persoalan. Persoalan ialah idea sampingan. Selain daripada idea utama, sesebuah karya itu semestinya memasukkan idea sampingan, yaitu isu-isu lain. Okay? Contohnya mungkin dari segi tolong-menolong, toleransi, hemat tinggi, kan? Itu adalah persoalan yang sampingan, ya? Yang kedua penting. Seterusnya kita lihat bentuk atau ciri-ciri sesebuah puisi, yaitu struktur puisi. Contohnya terdiri daripada berapa rangkap, satu baris itu terdiri daripada beberapa kata perkataan, rima akhirnya macam mana. Ini cikgu akan terangkan satu-satu.
Seterusnya kita lihat, kita kaji juga gaya bahasa yang terdapat dalam sesebuah pantun. Apa itu gaya bahasa? Penggunaan bahasa yang indah. Nah, untuk mengindahkan sesuatu ayat itu kita gunakan bahasa yang indah. Ada maksud yang melambangkan maksud lain, kan? Gaya bahasa nanti cikgu akan terangkan satu-satu. Unsur bunyi, pengulangan dalam sebutan. Okey, nada, intonasi semasa menyampaikan puisi. Nada, contohnya nada romantis semasa kita mendeklamasikan sajak tentang kasih sayang. Nada patriotik apabila kita mendeklamasikan sesuatu sajak yang mengutarakan semangat cinta akan negara. Okey, seterusnya kita lihat nilai. Semestinya satu karya itu mampu memberikan nilai-nilai moral. Contohnya kasih sayang, kerjasama, kegigihan, ketekunan, kejujuran, pemaaf, rasional dan sebagainya yang nilai-nilai moral. Seterusnya adalah pengajaran, ya, pedoman dalam kehidupan. Apakah perbezaan antara nilai dengan pengajaran? Nilai ini ialah apakah yang patut kita contohi. Pengajaran mesti dimulakan dengan perkataan kita, kita hendaklah, kita sepatutnya, yang boleh dijadikan dalam pedoman dalam kehidupan. Jadi itu ialah aspek yang kita kaji. 9 aspek ini kita kaji untuk puisi. Seterusnya kita lihat, semasa kita kaji karya berperenggan pula, okay? Contohnya cerpen, novel, drama. Okey, apa yang kita kaji? Pertama sekali semestinya ialah sinopsis, iaitu ringkasan cerita. Cerpen ialah sebuah cerita, novel pun sebuah cerita, drama pun sama. Jadi mesti ada sinopsis, ringkasan, sebab novel itu mungkin panjang dalam satu buku. Jadi kita ringkaskan dalam 100 hingga 150 patah perkataan. Itulah ringkasan cerita. Nah, melalui sinopsis kita tahu bahawa apakah yang sedang berlaku dalam sesebuah cerpen. Seterusnya kita lihat tema. Tadi cikgu sudah kata, setiap karya mesti ada tema, iaitu idea utama. Seterusnya ialah persoalan. Okey? Seterusnya ialah watak. Dalam sesebuah cerita mesti ada watak, iaitu pelaku dalam cerita. Kan? Actor. Pelaku dalam cerita. Ahmad Ali, Pak Abu, Encik Li, Puan Amina, ini adalah watak. Okey? Seterusnya ialah perwatakan, sikap watak. Sikap, bagaimanakah sikap watak tersebut? Penyayang, pemaaf, bekerja sama, taat kepada agama, patuh kepada arahan, jujur, berani, tidak putus asa. Itu semua ialah perwatakan. Perwatakan, kalau soalan minta perwatakan, kita tidak boleh sebut Razali adalah seorang yang pandai. Pandai itu bukan watak, tetapi kelebihan. Okay? Sama juga kaca, tidak boleh, sebab itu bukan sikap. Itu satu kurniaan ataupun satu pemberian sahaja. Okay, seterusnya ialah latar. Mari kita lihat latar. Terbahagi kepada 3 latar tempat, latar masa, latar masyarakat. Latar tempat di mana cerita itu berlaku. Latar masa, bilakah cerita itu berlaku? Contohnya pagi, awal pagi, lewat malam. Okay. Tempat mungkin di sekolah, di tepi sungai, di rumah. Latar masyarakat pula ialah sikap yang dimiliki oleh semua pelaku dalam cerita tersebut. Contohnya latar masyarakat yang penyayang, latar masyarakat yang bercermat, kan? Okey, seterusnya ialah plot, ialah jalan cerita. Nanti cikgu akan terangkan. Semasa kita menonton sebuah filem, semestinya cerita itu bermula dari, kita bayangkan ada satu bukit, kita bermula di kaki bukit, seterusnya kita sehingga ke puncak bukit, iaitu klimaks dalam cerita, dan seterusnya penutup. Itu adalah jalan cerita dari awal hingga penutup.
Seterusnya ialah teknik plot. Apa itu teknik plot? Yaitu cara bagaimana pengarang menyampaikan cerita. Ini cikgu akan terangkan satu-satu nanti supaya kamu paham dengan lebih baik. Oke, seterusnya ialah gaya bahasa, yaitu bahasa yang indah. Oke, sudut pandangan. Nah, sudut pandangan hanya dikaji untuk karya novel, cerpen, dan juga drama. Sudut pandangan menjelaskan pihak yang menceritakan sesuatu kisah. Nah, macam mana sama ada sudut pandangan orang pertama ataupun sudut pandangan orang ketiga. Seterusnya kita kaji nilai. Semestinya sesebuah drama ataupun cerpen ataupun novel boleh menzahirkan nilai. Dan seterusnya pengajaran. Jadi itu sahaja untuk kelas hari ini. Cikgu mahu kamu faham betul-betul apa yang kamu belajar tentang Komsas. Dan seterusnya kamu mengetahui apakah yang perlu kamu kaji dalam sesebuah puisi dan juga dalam cerpen dan novel dan juga drama. Oke? Jadi cikgu minta kamu salin peta minda ini dalam buku latihan kamu. Oke, supaya kamu lebih faham apa yang sedang kamu belajar. Seterusnya ini, apakah yang perlu kamu kaji dalam puisi? Oke, dalam puisi dan juga novel. Oke, cikgu tidak mau panjang lebar di sini sebab video yang seterusnya cikgu akan terangkan lagi apa itu istilah yang penting dalam Komsas. Ini pun kamu kena salin dalam buku. Itu saja untuk pengajaran hari ini. Sekian, terima kasih.